Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung subtopik 2.3 iaitu proses hidup organisma multisel. Jadi sebelum ni kita dah sentuh tentang organisma unisel yang mana kita tahu proses hidupnya simple lah sebab organismanya pun ringkas lah, tidak sekompleks organisma multisel. Okey. Dalam ni kita akan tengok secara sepintas lalulah apa yang ada, apakah sel yang ada di dalam organisma multisel lah. Okay. So organisma multisel ni banyak. Okay. Ada pelbagai bentuk, pelbagai saiz dan susunan lah. Okay. Dan kebiasaannya struktur sel yang ada dalam organisma multisel ni dia berkait rapat dengan fungsi yang dikhususkan oleh sel tu, lah. Berbeza dengan unisel yang secara umum sahaja. Okay. Sebagai contoh sel otot. Okay. Sel otot ada yang nukleus, ada yang bergentian dan berjalur. Okay. Mana sel otot ni dia mengecut dan mengenduk untuk menghasilkan pergerakan sahaja. So dia tidak akan terlibat dengan respirasi dan sebagainya lah. Sel saraf. Contoh sel lain, sel saraf. Okay. Sel saraf dalam organisma multisel hanyalah berfungsi untuk menghantar maklumat sajalah. Okay. Dalam bentuk impuls. Okay. Sel darah putih. Yang mana dia berbentuk tidak tetap, boleh berubah bentuk, okay, dan berfungsi untuk memusnahkan patogen lah. Sel epitelium, cikgu rasa semua pernah dengar epitelium. Nipis dan lepis biasanya dia akan ada pada permukaan organ dan juga pada salur pencernaan. Okay. Sel darah merah. Banyak sel dalam organisma multisel ni berbanding dengan unisel lah. Okay. Sel darah merah biasanya tiada nukleus. Kebanyakan sel ada tapi sel darah merah tak ada. Tugasnya apa? Untuk meningkatkan kecekapan pengangkutan oksigen. Okay. Berbanding organisma unisel lah. Sel sperma. Okay. Ni untuk pembiakan. Kalau organisma unisel dia hanya melakukan pembiakan aseks lah. Sama ada belahan dua dan sebagainya. Okey. Tiub tapis ini dalam sel tumbuhan. Juga kita kelaskan dalam organisma multisel lah. Okey, tiub tapis ni adalah contoh turus silinder yang panjang dari hujung ke hujung. Maknanya dari daun ke akar ataupun daripada akar ke daun lah. Biasanya dia akan mengangkut makanan ataupun bahan organik dari daun ke organ simpanan lain seperti buah dan sebagainya lah. Okey. Xylem sebagai contoh xylem. Dia khusus untuk mengangkut air sahaja. Okay, dari akar ke seluruh bahagian pokok. Semua sekarang ni kita akan belajar lagi secara terperinci dalam tajuk-tajuk seterusnya. Ini hanyalah secara umum lah. Okay, untuk membezakan antara organisma multisel dan juga unisel. Seterusnya sel mesofiparisite ini ada dalam organ daun. Okay. Biasanya tersusun secara rapat yang gambaran atas tu lah. Okay, memanjang tu. Okay. Biasanya dalam sel mesofiparisite ni akan ada kloroplas yang banyak. Semuanya untuk membantu proses fotosintesis. Okay. Di bawah mesofiparisite kita akan ada mesofibers span sebagai contoh. Ini untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas lah juga di dalam proses fotosintesis. Okay. Sel pengawal, okay, pada bahagian bawah daun. Ini juga untuk mengawal pertukaran gas dan juga pergerakan air lah ataupun proses transpirasi. Okay. Kalau pada akar pokok, kalau kita letak di bawah mikroskop cahaya, kita akan nampak ada bebenah-bebenah halus yang kita panggil dia sebagai sel akar rambut lah. Sel akar rambut ni tugas dia untuk menambah permukaan ataupun luas permukaan untuk penyerapan air lah, membenarkan akar pokok untuk menyerap lebih banyak air. Okay. Okay, seperti mana yang kamu pernah belajar, okay, sekumpulan sel yang menjalankan fungsi yang sama, dia akan bergabung menjadi tisu lah. Okay. So, tisu ialah sekumpulan sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama, yang mana dia akan disusun secara bersama dan melaksanakan fungsi yang khusus lah untuk apa yang sel tu sepatutnya buat. Okay. So dalam badan manusia ni akan ada 4 jenis tisu iaitu epitelium, otot, saraf dan juga penghubung. Ini sepatutnya akan ada eksperimen lah, nanti kita akan cuba buat di sekolah nanti. Okay. So tisu epitelium biasanya tisu yang melapisi permukaan luar ataupun kita panggil kulit lah kan. Dan juga permukaan berongga di dalam badan sama ada esophagus, salur pencernaan, pernafasan dan sebagainya lah.
So biasanya lapisan yang melapisi organ-organ tersebut kita akan panggil dia tisu epithelium lah ataupun kulit panggil kan. Okay, so dia akan ada, dia beradaptasi berdasarkan fungsi. Okay, sebagai contoh tisu epithelium pada kulit, dia nak melindungi kita daripada jangkitan kecederaan dan sebagainya lah. Okay. Tapi tisu epithelium pada trachea sebagai contohnya dia lain sikit daripada kulit. Dia akan ada unjuran seperti rambut yang dikenali sebagai cilium lah. So dia lain sikit. Tapi masih lagi dalam tisu epithelium. Okay, rongga mulut pun ada, esophagus pun ada. Okay. Tapi dia masih menjalankan fungsi yang samalah. Okay, melindungi dan melapisi permukaan. Okay. Trachea bronchus juga ada tisu epithelium, tubule, kelenjar. Sebarang-sebarang rongga akan ada tisu epithelium lah. Okay, lapisan usus kecil pun ada. Okay. Tisu otot. Okay. Tisu otot juga ada 3 jenis. Okay. Otot licin biasanya terdapat pada salur pencernaan, okay. Salur kencing, salur pembiakan. Okay. Otot rangka biasanya melibatkan pengecutan dan pengenduran yang melibatkan pergerakan lah. Biasa ada pada kaki dan tangan. Dan juga satu lagi jenis otot iaitu otot kardium. Otot kardium ni hanya berada di dinding jantung. Yang mana otot kardium ni boleh mengecut dan mengendur dengan sendirinya. Okay. Pengecutan dan pengenduran otot licin membolehkan aktiviti luar kawal seperti peristalsi dan sebagainya. Apa yang membezakan ketiga-tiga jenis tisu otot ni adalah strukturnya. Okay, strukturnya berbeza. Tapi masih menjalankan fungsi yang sama lah, iaitu mengecut dan mengendur pada tempat masing-masing lah. Okay. Otot rangka terlibat dalam pergerakan terkawal. Kita nak bengkok tangan, kita nak lari, kita nak bergerak dan sebagainya. So kita akan melibatkan otot rangka lah, tapi masih lagi mengecut dan mengendur. Okay. Juga otot kardium yang membina dinding jantung, dia akan mengecut dan mengendur untuk mengepam darah ke seluruh badan ataupun ke peparu lah. Okay. So kalau kamu perhatikan di bawah gambar yang kurang jelas lah, kamu boleh tengok lagi. Ketiga-tiga tisu otot ni akan ada susunan yang ataupun susunan sel yang berlainan ataupun tisu yang berlainan. Tapi masih lagi melakukan fungsi yang sama lah, iaitu mengecut dan mengendur. Okay. Tisu saraf. Tisu saraf ni terdiri daripada sel neuron ataupun sel saraf lah. Okay. Yang mana kita akan belajar lebih detail dalam tajuk 14 tak silapnya. Neuron dekat neuron ni akan ada badan sel, gentian saraf, dendrit, axon. Semua ni kita akan belajar nantilah. Tak ada detail. Tapi tugasnya sama, iaitu dalam tisu saraf ni sel-selnya mempunyai fungsi yang sama, iaitu mengesan rangsangan dan seterusnya menghantar maklumat dalam bentuk isyarat elektrik ataupun kita panggil yang secara ringkasnya impuls lah. Okay, kepada otot, kepada kelenjar dan sebagainya. Di mana tisu saraf ni juga terlibat dalam koordinasi aktiviti badan lah. Okay, kita nak bergerak ke mana, kita nak angkat tangan ke, okay, dan sebagainya lah. Okay, tisu penghubung ni terdiri dari pelbagai jenis tisu. Okay, dia gabungan lah. Dan dia tersebar luas ke seluruh badan dan ada banyak function lah. Satunya untuk memastikan organ-organ ni melekat lah antara satu sama lain ataupun organ dengan kulit. Okay. So, jenis yang pertama iaitu tisu penghubung longgar. Tisu penghubung longgar ni biasa kita akan dapat nampak pada lapisan epithelium. Okay. Tugasnya untuk memautkan ataupun melekatkan tisu epithelium kepada tisu di bawahnya. Dan juga dia berfungsi untuk menetapkan organ pada kedudukannya supaya kita bila kita berlari semua dia tak bergerak-gerak lah. Okay. Tisu penghubung yang kedua iaitu tisu penghubung bergentian. Ini melibatkan tisu otot yang bergentian lah. Biasanya tisu penghubung ni akan berada pada tendon dan juga ligamen yang yang mana dia akan menghubungkan di antara otot dan juga tulang ataupun di antara tulang dan juga tulang lah. Okay, ligamen dan juga tendon. Okay. Tendon menyambungkan tulang dengan otot, manakala ligamen menyambungkan tulang kepada tulang. So ni adalah tisu penghubung lah. Tisu penghubung bergentian. Tisu darah. Tisu darah biasanya berfungsi untuk dia kawal atur apa yang ada dalam badan, suhu, air dan sebagainya.
dia juga berfungsi untuk mengangkut dan memberi perlindungan kepada tubuh badan lah. Dalam tulang, kalau kita pecahkan tulang tu ataupun kita potong tulang tu, kita akan dapat nampak ada tisu lah di dalamnya. Okay. Ada tisu yang memberi sokongan kepada badan kita lah. Tisu yang mungkin kamu tak pernah dengar iaitu tisu adipos. Tisu adipos ini juga tisu penghubung, tapi tugasnya adalah menyimpan lemak di bawah dermis kulit. Di bawah kulit tu akan ada lapisan lemak dan tisu yang bertanggungjawab menyimpan lemak tersebut adalah tisu adipos. Okay. Tulang rawan. Rawan ni biasanya hidung kita pun rawan lah. Tulang lembut kita panggil kan. Dia biasanya bahagian hujung tulang yang dapat melindungi tulang daripada dahulu. Dia macam getah lah. Dia akan mengelakkan jika tulang kita berlaga sesama tulang, dia takkan haus lah. Akan ada perlindungan. Perlindungan tu adalah tulang rawan. Okey. Ini pula adalah tisu tumbuhan. Tisu tumbuhan akan ada meristem dan juga tisu kekal. Kita akan belajar lagi detail pada tajuk akhir form 4 ni. Mana meristem ada 2, apex, meristem sisi. Tisu kekal ada 3 iaitu epidermis, asas dan juga vaskular lah. Okey. Parenkima. Biasanya parenkima menyimpan air dan sebagainya. Tisu ini juga menjalankan proses fotosintesis. Parenkima memberikan sokongan kepada tumbuhan yang tidak berkayu. Dan juga sklerenkima memberi sokongan juga tapi kepada tumbuhan yang matang lah, tumbuhan berkayu biasanya. Okay. Kita akan tengok lagi detail lah parenkima, sklerenkima ni. Xylem dan phloem, semua tahu xylem mengangkut air, phloem mengangkut makanan. Setiap sel pada tubuh badan organisma multisel ni dia akan ada kepadatan komponen sel yang tertentu. Contohnya kalau dekat pokok ataupun bahagian sel mesofil palisat, dia akan ada banyak kloroplas berbanding sel mesofil berspan. Okay. Dia bergantung kepada fungsi sel tersebut. Okay. Ini cikgu screenshot direct daripada buku teks. Sebagai contoh, di dalam sel sperma akan ada banyak mitokondria lah sebab dia memerlukan tenaga sebagai contoh. Ataupun meristem sebab dia nak tumbuh, dia akan ada banyak mitokondria lah, dia takkan banyak kloroplas. Okay. Dan semua komponen sel ni bergantung kepada jenis fungsi sel tersebut lah. Di dalam mesofil palisat dia akan kurang mitokondria sebab dia tak perlukan pergerakan dan sebagainya. Dia hanya perlukan tenaga cahaya, so akan ada banyak kloroplas lah. So itu maksudnya komponen sel yang ada di dalam sel tu bergantung kepada fungsi. So kamu kena ingat, setiap sel tu dia takkan ada komponen yang sama. Contohnya kalau sel mesofil palisat ada 20 kloroplas. So sel meristem tak semestinya akan ada 20 kloroplas saja, mungkin kurang, dia akan banyak mitokondria. Contohlah, bergantung kepada fungsi masing-masing. Okay. So insyaAllah dah habis 2.3. Kita akan pergi next video untuk subtopik 2.4. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.